Okay guys, Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Salam tu. Okay, hari ni kita nak bincang BP daripada 7 sampai 10. 10 ke tak? Ya, 7 sampai 10. Okay. Untuk BP ni kita punya fokus dekat financial lah, itu yang paling penting. Ya, Okay. Untuk loan kita nanti dalam 55,000 tu, untuk future plan kita nak beli satu store untuk simpan kita punya barang. So nanti minit je. nak ambil. Okay. So, aku akan cakap pasal organisation, management dengan administration plan. Okay, dalam part ni ada mission dengan objektif. Mission kita untuk spread the power of optimism. Okay. Mission kita lah untuk fokus dekat potential inherent untuk company future. Okay. Objektif kita nak achieve target sales kita yang kita predict. Okay, ini baik. bahagian organizational chart. Haikal sebagai manager, aku sebagai manager, Alif Haikal sebagai operation manager, Tuan Nizam sebagai marketing manager. Baik. Kat manpower training ni kau boleh tengok lah, setiap position tu semua ada satu staff je sebab kita ada 24 je. Okay, bawah dia pula untuk bahagian tanggungjawab setiap bahagian lah. Apa keupayaan dia. Kita semua boleh cakap Melayu dengan English. Betul. Dan semua ada good communication skill. Betul. Untuk way of explanation. Untuk bahagian Alif lah, yang lebih dia boleh control prosedur untuk production. Pasal untuk berbahagia dengan design business. Betul. Okay, untuk bahagian Nizam sama juga, dia boleh cakap English dengan Melayu, dia ada good communication skill. Okay, so bawah dia tu remuneration plan. Ni macam korang boleh tengok gaji kita semua kan, tolak EPF, SOCSO semua. Untuk Jenderal Manager gaji 200, untuk bahagian financial gaji 1,700, tolak EPF, SOCSO jadi 1,500. Sebab tu untuk bahagian marketing 1,300, tolak EPF SOCSO jadi 1,127. Betul. Untuk bahagian operational manager gaji 1,200, tolak EPF SOCSO jadi 1,059. So total semua tadi yang tolak EPF SOCSO semua jadi 5,467. Ni untuk bonus sale semua. Okay. Untuk bahas pula, kita ada beli barang. Contohnya macam rak daripada Shopee dengan harga 139. Lepas tu kita ada beli LED studio light untuk buat marketing semua daripada Shopee juga, harga RM25. Lepas tu kita ada beli meja daripada IKEA, harga RM80. Kita ada beli kerusi daripada Shopee, harga RM70. And kita ada beli bubble wrap untuk buat packaging untuk delivery lah, daripada Shopee, harga RM44. Fixed asset kita adalah untuk furniture dengan fitting 5,000, vehicle 8,000. Untuk furniture dengan fitting 9,000, vehicle 8,000. Working capital, gaji, EPF, SOCSO semua 7,000, utilities RM100. Ada requirements untuk registration dengan license tu 230, insurans kita RM400. Total semua benda yang tadi tu jadi dia 21,830. Bahagian marketing aku pass dekat Alif Haikal lah. Okay, next kita fokus kepada bahagian aku pula. Aku punya bahagian ialah bahagian marketing plan. Baik. So untuk yang korang boleh nampak ni, untuk first slide ialah description of product or service, di mana bisnes kita ni offer untuk memberikan kepada customer harga dan harga dan rasa yang lazat lah untuk produk kita. And kita juga ada buat offer sedikit discount, di mana ada certain kriteria juga akan menangi lucky draw, and kita akan provide cash payment untuk sesiapa yang membeli secara face to face dengan kita. So untuk dalam kolom yang ini dia kata yang kita dah buat ni, produk kita ialah produk memisah, iaitu produk yang menggunakan pisang salad
And harga untuk sebungkus kita jual ni ialah sebanyak RM20. Next kita pergi kepada target market kita. Okay, target market ni lebih kepada kita memfokuskan kepada siapa kita menjual. Okay. So untuk kita punya kumpulan and kita punya market memisah ni, kita memfokuskan kepada semua orang lah. Tua, muda, kanak-kanak, family, semua boleh beli. Okay, atas sikit. Okay, next kita pergi kepada market size. Semenjak kita operate daripada week 1 sampai week 6 kita punya business ni, kita dapati bahawa business tu sebenarnya tak ada limit lah. So semenjak kita pun menggunakan platform online, so di mana kita dapat tahu lagi lah business kita ni boleh lagi berkembang lebih maju lah antara negeri, ataupun untuk lebih adventure lagi kita akan boleh berkembang dengan peringkat worldwide. Okay, next kita pergi kepada bahagian competitor ataupun SWOT, SWOT. Okay, SWOT ni aku terangkan sikit. Competitive advantage refer to the factor that allow a company to produce goods or service better or more cheaply than its rival. This factor allow the productive entirely to generate more sales or superiority compared to the market rival. So, conclusion yang untuk SWOT ni ialah kita akan berusaha untuk mendahului kita punya saingan di dalam market pasaran snack ni. Kita akan cuba untuk memperbaiki dan untuk lebih mengungguli lah kita punya rival. So next ialah market share. Tak ada. Okay, untuk yang bawah dia pula sales forecast. So ini ialah sales forecast revenue for 3 years. Untuk 3 years, untuk 3 tahun. So korang boleh tengok daripada bulan Januari sampai Disember. And untuk 3 tahun tu, untuk tahun yang pertama total kita punya semua ialah 100,800. Next ialah untuk tahun kedua ialah 100,700. And yang untuk tahun yang ketiga pula ialah 119,000 kan? 1,900. 1,900, sorry. Okay, next. Okay, ini ialah marketing strategi kita 4P, iaitu place, promotion, product and price. So kita pergi kepada yang first, place. Okay, untuk place ni kalau korang boleh nampak lah location ni kat mana. Ini tempat yang Haikal suggest kat kita nanti. So untuk kedua dia pula promotion. Promotion ni kita bagi cara kita kenalkan produk kita tu dekat orang ramai. So macam ni kan dia, macam yang info yang kita bagi ni ialah kita bagi kawan-kawan kita rasa kita punya produk and minta dia orang punya feedback lah. So kita punya aktif pula untuk promotion ni ialah dengan dapat menarik beberapa lagi follower ataupun rakan bisnes untuk membuatkan kita punya bisnes lagi went well lah. So next ialah ketiga ialah produk. Apa produk yang kita jual? Macam yang aku cakap tadi, produk kita ialah produk memisang. So untuk keempat ni, we guarantee that the price we set is reasonable. All group can afford it, like family, because the quantity and price are cheap and affordable. Okay, untuk price ni pula, macam yang aku dah terangkan tadi, price ni kita dah buat kira-kira semua. Okay, and harga RM20 tu memang paling berbaloi lah untuk aku, and sesuai untuk semua hak umur lah. So untuk next ialah marketing budget. Memisang marketing budget for promotion will be shown as below. So korang boleh tengok kat sini lah. Dia ada fixed asset, promotion budget dengan other expenses. So untuk first kita pergi kepada fixed asset lah. Fixed asset ni kita fokus kepada furniture. So untuk fixed asset ni ialah sebanyak 500. Total pun sama lah 500. Untuk ni pula promotion budget. Promotion budget ni di mana kita gunakan untuk business card, internet dengan advertisement. So working capital untuk promotion budget kita ialah sebanyak RM60 dan RM100. So total akan menjadi sebanyak RM210. So untuk others expenses ni pula ialah jatuh kepada petrol dengan packaging lah. So kedua-dua kos tersebut sebanyak RM100. So total RM200.
So untuk total untuk ketiga-tiga benda yang aku mention tadi ialah sebanyak 500, 210, 2000 and 910. Next, okay. Next ialah operational plan. So seterusnya ialah operational plan. So maksud operational plan ialah an operational plan is a practical document which outline the key activity and target an organisation will undertake during a period of time, usually 1 year. It is often linked to founding agreement as well as being linked overall to organisation strategic plan. So seterusnya operational objective. So objektifnya ialah committed customer based and developing a business model that bring in enough income despite a potentially high level of waste. Okay, seterusnya business hour. So business hour start 7 hari, kecuali hari Jumaat sahaja kita buka sampai pukul 7 malam. Hari yang selainnya tu pukul 6. Start pukul 9 pagi. Okay. So ini adalah contoh layout kita punya operation. Dan kita punya operational process ialah ada ready, schedule, waiting, running, right? So next, amenities and facilities. Our business has all amenities such as a telecommunication service. So semua kita punya operasi dilakukan melalui telekomunikasi lah, melalui internet. So next ialah permanent asset and required item. So ini adalah aset yang berada dalam kita punya kita punya premise ya. Salah satunya komputer, office table, chair, rak shelf. Ya, tunggu settle record ni sebab aku kena Ceiling fan light. So total aset kita ialah RM1,128 sahaja. Okay, next ialah estimation of purchase for 3 years. So ini kita punya purchase dalam masa 3 tahun. So tahun pertama 1,800, tahun kedua 1,700, tahun ketiga 1,900. So total ialah 4,400. Dia tengah main. Dia ada Right. bola tu. So kita punya list of new raw material quantity and cost of a month. So kita punya perbelanjaan dalam sebulan. So yang pertama kita menggunakan petrol, yang kedua parcel packaging, postage, masking tape, plastic bag. So yang berharga RM32 sahaja. Material kita punya supplier semuanya sekali ada dekat Jalan Cerun 8/1C, Seksyen 8, Shah Alam, supplier kita. So cost estimation tadi pun sama je, RM32 juga, dengan semua benda yang ada lah dalam kita punya penggunaan dalam sebulan tu. Dan seterusnya ialah financial plan. Okay, so Aika Rafi, Muhammad. Okay, so aku akan terangkan bahagian financial plan. Financial plan ni kira benda yang paling penting lah dalam kita punya business ni untuk kita start kan. So source of fund kita minta loan daripada Teko Nasional, skim pembiayaan Teko Niaga berharga RM55. So ni projek 10.1 project implementation cost schedule and source of finance. Kita punya fixed asset loan RM55,000, on contribution kita cash RM16,000. Kita punya fixed asset ada computer, HP desktop, rack, courier bag, curtain box, ceiling fan, machine box, bubble wrap, carpet. Bawah lagi jam. Kita ada printer dengan harga total sebanyak RM1,940, working capital per month. Kemudian bawah tu ada expenses kita ada macam registration, deposit, tax, advertising, building license sebanyak RM5,330 total. Dan total kesemua sekali sebanyak RM7,270. Principal, interest, total cash flow kita principal dengan interest kita untuk 3 tahun ni sama saja. Tapi total cash flow kita agak berubah, di mana tahun pertama kita tinggi, lepas tu kemudian kita menurun, tahun ketiga kita menaik. Dan next, excess deficit masih sama RM24,000, final balance RM24,000, sama saja. So the next one is pro forma cash flow statement untuk 3 tahun kita, which is tahun pertama owner capital RM16,000,
Tekun loan RM55,000, total cash flow sebanyak RM75,800. Next, kita ada administrative expenses macam manager allowance, kita semua sama RM3,000. Rental, worker salary, EPF semua sama. And the next one is kita punya total cash flow untuk 3 tahun tu pun memang sama, RM9,414. So next. Bawah Zam. So ni rental, kita ada manager allowance kita, rental 500. Lambat Okay, so ni 10.3 pro forma income statement. 10.3.1 pro forma income statement for the first year. Sebanyak sales kita RM21,600, less cost of sale, goods sold. Opening stock, purchase kita sebanyak RM6,000. And next, gross profit kita RM36,000, less operational expensive, administrative allowance macam biasa sama, worker salary, EPF, SOSO, electricity bill, telephone bill, market expenditure and transport kita 150 sama saja, registration 2,760 and total operating expenses untuk semua ni kita dapat 15,407 and total net profit and loss before tax kita sebanyak 26,648. Ni untuk tahun yang pertama. So tahun yang kedua, untuk tahun kita sales banyak 20,400, opening stock, purchase kita sebanyak 7,200, gross profit RM4,000 and gross profit RM4,000, loss operational profit, loss expense, administrative expenditure, manager allowance semua sama and market expenditure kita bawah Zam. Bawah Zam. And transport ada spend RM2,760 and total net profit loss kita sebanyak RM25,698. And ni pro forma income statement untuk tahun ketiga, which is kita punya sales sebanyak RM22,800, purchase kita RM1,000, gross profit RM5,020, manager allowance RM3,000. Bawah tu. Zam bawah Zam. Kan worker salary kan? Okay, worker salary kita 4,200, EPF 558 and total operating expenses kita sebanyak RM15,050 and total net profit kita loss before tax RM28,050 and 10.4 pro forma balance sheet. Untuk tahun pertama 2021, asset RM50,000, fixed asset, furniture, vehicle, renovation and current asset, cash in hand bank sebanyak RM16,000, deposit RM500 and total asset RM24,000. And next ada owner equity, which is capital, accumulated profit, long term liabilities, term loan, current liabilities, account payable, revenue and total equity and liabilities kita sebanyak RM48,000. And the next one is pro forma balance sheet for the second year, which is tahun 2022. Asset kita sebanyak RM55,000, furniture and fixture RM6,000. Kita ada vehicle, renovation, current asset, cash in hand bank, ada asset, deposit and total asset kita RM45,900. Owner equity, capital, accumulate profit, long term liability, term loan, current revenue and total equity and liabilities kita untuk tahun 2022 sebanyak RM58,000. So the next one is untuk tahun 2023, asset sebanyak RM65,000, furniture and fixture, vehicle, renovation, current asset, cash in hand bank, ada asset, deposit, total asset, ada owner equity, capital,
accumulate profit, long term liabilities, term loan, current liabilities, account payable, revenue, and total equity and liabilities untuk tahun 2023 sebanyak RM54,000.